Salah satu igawan ngeri yang masih menghantui kami adalah image-image yang kami tengok dalam film-film berunsurkan kanibal, yang menjadi minat kami beramai-ramai semasa masih anak muda. Film seperti Cannibal Holocaust, Cannibal Ferox, dan yang terbaru, The Great Inferno menayangkan jalan cerita yang realistik, jarang sekali dipaparkan serta visual yang agak realistik untuk sebuah film kanibal. Kerap kali digambarkan duduk dalam kawasan tebal yang jauh dari peradaban manusia, kumpulan kanibal ini dikatakan semakin pupus di telan arus kemodernan. Namun persoalannya, betulkah dakwaan ini? Berikut adalah 5 puak kanibal yang masih wujud di seluruh dunia, di mana amalan kanibalisme atau memakan daging manusia masih diamalkan. Pertama, puak Korowai dari Papua New Guinea. Puak Korowai atau Kolufo merupakan sebuah komuniti orang asal seramai 3.000 orang yang tinggal di bahagian barat Kepulauan Papua, terletak di bawah jajahan kerajaan Indonesia. Tinggal di dalam rumah yang dibina pada ketinggian 140 kaki dari permukaan tanah, puak ini sehingga sekarang masih lagi mengamalkan amalan kanibalisme. Ini karena berdasarkan kepercayaan mereka, setiap hari semangat jahat yang dinamakan sebagai Kakwas akan mencari tubuh manusia yang mahu ditumpang, bagi membolehkan kegiatan jahat berlaku. Apabila ada ahli komuniti mereka yang dipercayai dirasuk Kakwas, mangsa itu akan dibunuh bagi memastikan Kakwas tidak boleh bergerak. Untuk menamatkan gangguan Kakwas, tubuh mangsa akan dilapa dan dijadikan makanan setiap ahli komuniti mereka sebagai perlindungan daripada gangguan. Kedua, etnik Agori di India. Ditakuti di India disebabkan oleh amalan mereka yang sangat menggurunkan, kumpulan pengamal pecahan Hindu yang dinamakan sebagai Agori mendiami pekan Varanasi di sepanjang sungai Ganges. Berbeza dengan penganut Hindu yang lain, orang-orang Agori mengamalkan cara hidup yang jauh berbeza dan salah satunya melibatkan kanibalisme. Orang Agori mempunyai pegangan bahwa lebih dekat mereka dengan elemen dan unsur kematian, kehidupan mereka akan jadi lebih bermakna. Jadi mereka akan melumurkan abu pada badan mereka agar dapat mereka membezakan diri mereka dengan individu biasa. Abu itu pula datang daripada abu mayat yang telah dibakar. Disebabkan oleh ketiadaan belanja yang cukup, ada keluarga si mati yang memilih untuk menghanyutkan mayat ahli keluarga mereka di sungai Ganges dan orang Agori akan menyelamatkan mayat itu bagi digunakan semasa ritual pemujaan mereka. Tubuh itu akan dimakan, najisnya akan diminum dan tulang tubuh itu akan dijadikan perhiasan serta alat pemujaan. Ketiga, militia Lendo di Kongo. Pada tahun 2003, semasa berlakunya pemberontakan di Ituri, Kongo, salah satu desas-desus yang kurang enak tersebar menyebut bahwa kumpulan pemberontak itu yang dikenali sebagai militia Lendo mengamalkan aktiviti kanibalisme kepada mana-mana mangsa yang berjaya mereka tawan. Jumlah yang terkorban pula bukan sedikit. Seramai 5.000 orang semuanya membolehkan bekalan makanan pada mereka tidak henti-henti hadir. Ada mangsa yang ditangkap, turut sama dipaksa untuk menjamah sedikit hidangan yang ada sebagai syarat bagi dibebaskan. Mereka percaya dengan memotong organ-organ manusia serta menjamah daging manusia yang telah dibunuh, amalan itu akan memberikan kekuatan kepada mereka serta mampu menakutkan penduduk setempat. Apa yang sangat menyedihkan, kebanyakan mangsa serangan berbentuk kanibal ini datang daripada kumpulan orang asli Kongo yang tinggal di hutan. Dipilih mangsa daripada kumpulan ini agar orang asli Kongo takut dan hanya berpihak kepada mereka. Keempat, negara Liberia. Konflik di antara Liberia dan Sierra Leone menjadi salah satu detik hitam dalam sejarah kedua-dua negara. Namun Liberia mengalami tekanan yang lebih dahsyat setelah beberapa pendedahan yang berlaku melibatkan amalan kanibalisme. Didedakan di mahkamah dilakukan tentara negara tersebut semasa perang. Perbicaraan yang berlangsung mendedakan banyak arahan kurang siuman dikeluarkan Taylor dan pada tahun 2012 barulah perbicaraan berjaya diselesaikan. Taylor yang didakwa dalam terlalu banyak tuduhan dikenakan hukuman penjara 50 tahun atas penglibatannya menjadi dalang utama pelbagai aktiviti bersifat kebinatangan. Liberia's Taylor Order Cannibalism. Kelima, kaum Wari di hutan Amazon. Kewujudan kaum yang unik ini hanya diketahui sekitar tahun 1960-an. Tinggal di hutan Amazon, Brazil. Serentak dengan penemuan itu, usaha untuk menghentikan amalan kanibalisme yang diamalkan mereka dikatakan berjaya. Namun apa yang dirisaukan,
Amalan ini merupakan satu rutin tradisi mereka yang pada mereka dianggap sebagai satu perkara biasa. Orang Wari menganggap kematian seseorang memerlukan mereka menghapuskan segala bukti yang mengingatkan mereka dengan si mati. Ini menyebabkan mereka akan membakar kediaman milik si mati dan menghapuskan segala hartanya, bagi menghapuskan hubungan si mati dengan mereka yang masih hidup. Salah satu ritual yang akan mereka lakukan adalah dengan memakan tubuh si mati karena bagi mereka, hanya dengan perbuatan itu sahajalah segala petanda dapat dihilangkan. Kajian yang dilakukan selama berpuluh tahun melibatkan suku kaum tersebut dilaporkan pada tahun 1997. Menerangkan pada kita berkenaan ritual unik masyarakat ini yang menganggap pengebumian jasad ke dalam bumi merupakan satu bentuk penghinaan pada si mati dan hanya menyusahkan ahli keluarga yang masih hidup di dunia. Will overpopulation and resource scarcity drive cannibalism?